Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali bersama cikgu untuk membincangkan bahagian soalan bahagian B iaitu untuk bab 7 iaitu kegiatan ekonomi di Malaysia. Right? So, cikgu akan share skrin sekarang. Okay. Right. Okay. Alright, so pelajar boleh dapat lihat paparan di sini ya, iaitu sama dengan soalan yang sebelum ini kita bincang sebentar tadi. Soalan ini adalah bahagian B, iaitu merujuk kepada bahan grafik ya. Untuk bab 7 ya, bahan grafik, dan di sini masih lagi kita berpandukan peta. Bahan grafik kita adalah peta. Jadi untuk soalan ini pelajar perlu mahir tentang taburan. Taburan lokasi-lokasi berkenaan dengan fakta yang akan ditanyakan di dalam soalan. Alright, kita pergi kepada soalan. Alright, soalan yang pertama menggunakan kata kunci namakan. Alright, sama macam soalan sebelum ini juga. Dan kita lihat kepada pemarkahan di sini, iaitu 2 markah, dan bermaksud untuk soalan ini memerlukan disebabkan penggunaan kata kunci iaitu namakan, bermakna soalan ini memerlukan fakta. Jadi berpandukan markah pula, kita dapat lihat di sini 2 markah diperlukan. Jadi berapa fakta? Ya, kita perlukan 2 fakta untuk soalan ini. So 2 fakta yang diperlukan. Alright, so fakta apa yang kita perlu cari? Fakta apa yang kita perlu tulis untuk soalan ini? So soalan ini nak fakta, nak nama ya. Nama jenis tanaman. Di mana? Di kawasan yang ditandakan dalam peta 1. Yang ditandakan dalam peta 1. Bermaksud dalam peta 1 di atas akan ada 2 tanda lah, Y dan Z, iaitu 2 ini merupakan kawasan jenis tanaman. So bila kita nampak soalan begini, terus kita dah tahu dah soalan ni sebenarnya datang daripada topik berapa? Ya, topik kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi terbahagi kepada 3 sektor. Jadi agak-agak soalan ni sebenarnya membincangkan sektor yang mana? Adakah sektor primer, ataupun sekunder, ataupun tertier? So disebabkan penggunaan jenis tanaman. So bila tanaman ni maksudnya sektor adalah dari sektor primer ataupun sektor pertanian. Alright, sebelum kita mulakan, so sekali lagi jom kita bincangkan taburan. Bila soalan taburan ni berkenaan dengan peta. Right, so di sini kita ada beberapa lokasi-lokasi untuk tanaman bagi pertanian ya, sektor pertanian. Kita lihat dulu kepada petunjuk yang diberikan. Kita ada getah, kita ada kelapa sawit, nanas, sayur-sayuran, lada hitam. Dan di sini cikgu akan sebutkan perincian yang maksudnya lokasi-lokasi yang terpenting lah mengikut jenis tanaman. Alright, kita mulakan dengan getah. Untuk getah, ya pelajar. Getah ni kita dapat lihat di kawasan dia sekitar tak khusus ya. Tapi untuk kata kunci yang selalu ditekankan adalah untuk penanaman getah adalah segitiga jengka. Yang penting di kawasan tengah-tengah ni. Di sinilah ada segitiga jengka, dan juga banyak lagi kawasan felda-felda yang kita perlu tekankan untuk getah. Diikuti dengan kelapa sawit juga. Kelapa sawit pun ada di sekitar. Kalau kamu dapat lihat sekitar kelapa sawit akan ada getah juga. Kemudian kembali dengan selepas kelapa sawit dan nanas. Simbol nanas sebegini. Nanas kita dapat lihat ada banyak di sekitar
Ya, di sekitar negeri Johor di sini ada pekan nanas Johor, right? Okay, so negeri Johor sinonim dengan tanaman nanasnya. Okay, kemudian kembali kepada sayur-sayuran. Okay, so dekat mana sayur-sayuran ni? Okay, sebagaimana yang selalu kita bincangkan, okay, sayur-sayuran ni, okay, banyak sayur-sayur di sekitar Malaysia, Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak ni datang dari dua tempat utama ni. Okay, yang mempunyai suhu hawa sederhana. Okay, kerana sayur-sayuran di sana adalah subur dan segar. Okay, alright, di mana? Okay, nampak di Kundasang. So, selain daripada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan, ada juga tanaman. Ya, tanaman teh. Okay, ini adalah di kawasan pantai timur Malaysia. Okay, bagaimana pula di kawasan Semenanjung Malaysia? Okay, Semenanjung Malaysia pula kita ada wakil juga adalah di kawasan Cameron Highland. Di sinilah tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan juga tanaman teh. Okay? Alright, seterusnya adalah yang terakhir, iaitu lada hitam. Ditanda dia dot warna hitam ni yang biru. Biru adalah kawasan bandar. Okey, yang hitam kita lihat dulu dekat kawasan Semenanjung Malaysia. So, tiada lada hitam, tanaman lada hitam yang dikomersialkan, right, di Semenanjung Malaysia. Okey, dan paling banyak dan utama dan terpenting adalah sekitar negeri Sarawak. Jadi Sarawak, siapa yang pernah pergi Sarawak? So Sarawak, lada hitam ni merupakan satu dia punya title lah, dia punya keunikan. Alright, so sampai dekat sana sweet daripada lada hitam pun ada kan. Alright, okay, so itu adalah secara perincian yang kita buat mengikut lokasi dan juga jenis tanaman. Alright, jadi kita kembali kepada soalan. Okay, so soalan tanya tentang namakan jenis tanaman. So, antara 5 jenis tanaman tadi, kita boleh pilih yang mana satu. Alright, berikut kawasan ini. Okay, so kita ada Y, kita ada Z. So, Y adalah negeri. Ya, Y adalah negeri Johor. Jadi, negeri Johor adalah terkenal dengan tanaman nanasnya. Alright, so pelajar faham, bagus. So, jawapannya adalah tanaman betul, tanaman nanas. Okay, nanas. Okay. Kemudian dengan tanaman nanasnya. Okay, kemudian kita lihat kepada Z. Okay, untuk Z pula. Z adalah negeri. Ya, negeri Sarawak. Jadi, apakah jenis tanaman yang dikomersialkan di negeri Sarawak? Betul. Okey, jawapan ialah lada hitam. Okey, betul. Lada hitam. Right? Okey, so pelajar dah namakan 2 jenis tanaman dekat kawasan yang ditanggakan dalam peta, iaitu Y dan Z. So, pelajar telah berjaya dapatkan 20 markah di sini. Okay. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua menggunakan kata kunci apakah. So, apakah, namakan. Jadi, sebenarnya soalan ini memerlukan. Okay, ya betul. Fakta. Right? Dan berapa fakta yang diperlukan? 2. Okay. Right, so 2 fakta. Okay, so dia tanya apa sebenarnya? Okay, jenis fakta tersebut adalah apakah jenis barang siap? Okay, barang siap ni maksudnya kita faham. Dia adalah daripada, dia adalah produk yang dihasilkan, yang telah diproses. Okay, so dah menjadi produk di bawah sektor berbeza. Tidak lagi di bawah sektor primer. Seperti soalan 1 tadi. Jadi kita lebih khusus kepada soalan kepada sektor perindustrian, sektor pembuatan sekarang yang dihasilkan daripada sumber berikut. Alright, so dia tanya, okay, sumber apa?
Alright, so getah. Jadi soalan ni sebenarnya dia nak kita senaraikan saja nama-nama produk getah dan juga produk-produk untuk yang dihasilkan daripada sumber sumber kaolin. Alright, so next. So jawapan untuk getah senang saja. Biasanya famous sekali apa? Ya, sarung tangan getah. Tulis sekali untuk getah Kemudian apa? Kasut getah. Alright. So, okay. Dia nak satu je. So, kita tulis satu pun dah cukup sebenarnya. Alright. Tapi cikgu tulislah lagi. Apa lagi? Tayar. Alright. Apa lagi? Okay. Cukup lah. Alright. Tayar. Alright. So, getah. Kalau kaulin. Ingat, kaulin ni pelajar dia selalu susah nak hafal kaulin ni apa. So, cikgu selalu suruh kamu ingat clay ataupun tanah liat. Sebab apa? Baru pelajar ni dia ingat. Okay, sebenarnya adalah untuk pembuatan tembikar ataupun jubin mozaik tu. Alright. Okay, dibuat daripada kaulin juga. Alright. Okay, selesai. 2 markah. Okay, cikgu tak cek markah pun tadi. Okay, betul? Okay, cikgu cek. Alright, kita highlight saja. Alright, so kita dah berjaya dapat 4 markah daripada 10 markah. Alhamdulillah. Dan terus kita pada soalan C. Alright, soalan C menghendaki kata kuncinya adalah bagaimanakah. Bila ada soalan yang tanya bagaimanakah, jadi pelajar dia perlu tahu soalan ni dia nak apa. Ya, dia nak apa? Dia nak dua fakta. Dia nak fakta dan juga dia nak huraian. Okay, kemudian nak tengok apa lagi? Alright, tengok kepada soalan pemakahan yang diberikan. So, pemakahan adalah 4 markah. So, 4 markah, congakkan matematik kamu di situ dan kita akan dapat berapa? Ya, 2 fakta, 2 huraian untuk soalan ini. Alright, okay. So, mari kita jawab soalan ini. Fakta apa yang diperlukan untuk soalan ni? Okay, so soalan ni memerlukan fakta iaitu dia tanya kenapa? Okay, bagaimanakah faktor iklim? Okay, kita nampak perkataan faktor iklim mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam peta 1. So, pertama kamu kena faham apakah kegiatan ekonomi ni? Ya, jawapannya sektor pertanian. So, sekarang kaitkan faktor iklim dengan kegiatan ekonomi. Bila faktor iklim dengan kegiatan ekonomi, so untuk faktor iklim dan kegiatan ekonomi yang paling mudah sekali adalah sebab soalan ni dia tak cakap harus sederhana ke apa yang umum, jadi kita boleh gunakan fakta iaitu fakta iklim Malaysia itu sendirilah yang mempengaruhi. Sebab tu sektor pertanian ni adalah juga sektor yang terpenting di Malaysia ya. Alright, so fakta dia pertama, jawab, pilih, tulis apa? Ya, betul. Okay, iklim apa? Iklim apa tu? Iklim tu yang akan jadi fakta pertama dan utama. Right, so iklim khatulistiwa. Kamu tulis perkataan khatulistiwa ni dah dapat markah. Okay, iklim khatulistiwa. Alright, so bila iklim khatulistiwa itu adalah faktanya. Okay, itu adalah faktanya, betul. Apakah huraiannya? Okay, huraiannya ialah adalah huraikan apa? Berikan keterangan. Okey, apakah itu iklim khatulistiwa? Iaitu mengalami betul, panas dan lembap sepanjang tahun. Okay, alright, dapat 2 markah. Okay, kemudian alright, boleh juga sebab soalan ni nak 2 fakta ya.
Alright, so fakta yang seterusnya, seperti mana cikgu selalu sebutkan. Okey, bila soalan tu nak mungkin 6 markah, lagi mudah untuk soalan ni, pecah-pecahkan dia. Alright, so apakah fakta kedua dia? Kamu boleh pecahkan di mana huraikan tentang panas dia dan juga lembap dia, iaitu hujan kita lah. Alright, so kita huraikan panas dan lembap kan. Panas tu. Alright, so panas ni bermaksud kita menerima pancaran matahari yang terik, ataupun kita boleh gunakan perkataan suhu yang tinggi. Okey, suhu yang tinggi. So suhu yang tinggi ni adalah di mana? Okey, huraian dia adalah suhu itulah. Okey, suhu yang kita suhu tahunan yang kita alami ya. Suhu tahunan kira-kira berapa? Kira-kira 27 darjah 27 darjah Celsius. Sekejap, cikgu cari Celsius. Okey, sorry meski darjah Celsius. Alright. Okey, selesai untuk panas. Okey, kemudian kalau soalan ni perlukan 6, tapi soalan ni dah 4 je. Okey, tapi cikgu bagilah extra satu lagi. Okey, ceritakan tentang lembap. Okey, so lembap tu adalah hujan. Okey, kita mengalami hujan yang hujan tahunan yang banyak, hujan yang lebat. Hujan yang banyak. Okey, hujan yang lebat. Okey, sepanjang tahun. Okey, tambah. Tak ada masalah. Sepanjang tahun. Okey. Alright. So, okey. H3-nya adalah, huraiannya adalah, okey, kamu nyatakan seberapa hujan tahunan tu. Okey, iaitu sebanyak 2,600 mm setahun. Okay, so ini adalah faktanya. Okay, di mana kamu akan dapat. Okay. Okay, seterusnya. Okay, alright. Okay, so open sikit lah. Okay, so kita dapat sekarang. Okay, kita dapat 4 markah. Okay, alright. Dan seterusnya soalan yang terakhir pada pendapat. Okay, soalan pendapat lagi. Hebat ni. Okay, so bagaimana? Okay, bila soalan tanya bagaimana, sama macam soalan C tadi, tengok pada markah juga. Alright, sebenarnya dia nak fakta dan juga huraian. So, bila dia nak fakta dan huraian, 2 markah sahaja. So, dia nak 1 fakta, dia nak 1 huraian. Okay, so kita dah dapat kunci tu. Kita boleh jawab lah. Okay, so jawapannya fakta dia. Dan dia nak apa tu? Okay, bagaimana? Okay, bagaimana kegiatan ekonomi tersebut, pertanian, dapat memberikan kepentingan terhadap pembangunan negara. So macam mana kegiatan sektor pertanian ni boleh memberikan, boleh membangunkan negara kita. Okay, so cara dia nak jawab macam mana?
Alright, so fakta 1. Okey, fakta 1. Bila soalan berkaitan dengan pembangunan negara, okey. So, tak lain dan tak bukan. Jawapan utamanya adalah sebagai sumber pendapatan. Ya, pendapatan negara. Okey, sumber pendapatan negara. So, huraiannya apa? Macam mana sumber pendapatan negara ni boleh kita dapat melalui pertanian? Ya, daripada hasil ekspor. Kita ekspor pertanian kita. Ataupun kalau bukan hasil ekspor, mungkin cukai yang dikenakan. Alright, so kita dapat menjana pendapatan negara. Okey, ini sahaja yang diperlukan ya. Satu fakta, satu huraian. Tapi cikgu akan bagi jawapan tambahan lah. Alright. So, fakta yang kedua mungkin pelajar jawab yang ni. Okay. Alright, macam mana dapat membangunkan negara? Sebab dapat menyediakan peluang. Kalau soalan untuk kegiatan ekonomi, ini adalah antara jawapan yang wajib. Peluang pekerjaan. Okay, peluang pekerjaan ya. Alright, so contoh peluang pekerjaan. So, untuk huraian dia, bagilah contoh-contoh pekerjaan di bawah sektor pertanian. Contoh dia, penoreh getah. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Okay, mungkin pelajar jawab yang ini. Okay. Peningkatan infrastruktur. Kepentingan ni. Peningkatan infrastruktur ataupun kemajuan. Sektor-sektor kemajuan kepada infrastruktur prasarana, kemudahan asas. Okey, so huraian dia, apa kaitan dia dengan pertanian ni? Okey, iaitu dengan adanya pembinaan jaringan pengangkutan. Kenapa ada jaringan pengangkutan? Kalau ada pertanian, jaringan pengangkutan. Okey, untuk apa? Untuk kaitkan. Jangan lupa kaitkan dengan ekonomi yang ditanya. Soalan tu nak apa? Pertanian je. Pembinaan jaringan pengangkutan untuk mengangkut apa? Mengangkut hasil pertanian. Okey. Selesai. So, dapat 2 markah lagi. Right. Okay, so kita ulang semula. So, dapat 2 markah. 2, 4 markah. 4, 8 markah. Dan yang seterusnya 2 markah. Alright, so selesai untuk latihan ulang kaji PAT tingkatan 3 bab 7 untuk bahagian B. Soalan bahagian B. Okay. Ataupun soalan yang merujuk kepada bahan grafik. Alright, so cikgu rasa tiada sesi soal jawab soalan. Alright, so cikgu rasa sampai di sini saja untuk kali ini. So, mungkin ini adalah kali terakhir untuk PDPR kita pada tahun 2020 dan di kesempatan ini cikgu ingin memohon maaf atas kekurangan yang cikgu ada. Alright, mungkin ini sahaja yang cikgu mampu sediakan untuk pelajar-pelajar yang cikgu sayangi dan kasihi selalu. Mungkin kita jumpa lagi tahun hadapan dan mungkin kita tidak lagi bersama. Kamu dah naik form 4, cikgu masih form 3 lagi lah, InsyaAllah. Alright, walau bagaimanapun, stay safe at home, jaga diri, take care dan jumpa lagi di lain masa, InsyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi.